Baik, sektor pertanian dijangka menerima peruntukan besar dalam Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan petang ini. Namun sejauh mana peruntukan tersebut mampu membawa perubahan kepada industri itu termasuk menangani isu jaminan makanan. Kita bersama Wakil Astro Awani Melaka, Syuhada Abdul Kadir. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Menerusi bajet 2023 ini, sudah pasti isu kemelisitan ekonomi dunia termasuk agenda sekuriti makanan negara menjadi tumpuan utama. Walaupun dilihat kerajaan mengambil langkah yang cukup proaktif bagi menangani impak kenaikan harga barangan yang melampau, namun semua sektor perlu mengambil bahagian. Bukan sahaja sektor perusahaan dan perindustrian kecil, namun sektor pertanian termasuk tanaman, perikanan dan juga penternakan juga dilihat mengambil ataupun perlu memainkan peranan yang cukup besar. Dan untuk bercerita mengenai itu bersama saya ketika ini ialah seorang pengusaha muda yang mempunyai sebuah ladang ternakan susu kambing di negeri Melaka ini, Encik Arif Zakwan. Terima kasih Encik Arif kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Jadi mungkin Encik Arif boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang perniagaan Encik Arif sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Zakwan bin Hamdan, merupakan pengusaha Haro Dairy Farm di Melaka. Fokus utama kami adalah pengeluaran susu kambing. Saya merupakan graduan Bachelor Sains Ternakan di UPM Malaysia. Kami bermula pada tahun 2018 dengan 6 ekor kambing susu baka Senen. Di sini dapat lihat baka Senen ini adalah warna putih dan dia merupakan salah satu baka tenusu yang ada di Malaysia. Baik Encik Arif, mungkin kita tahu sama seperti tanaman dan juga perikanan, mungkin sektor penternakan ini juga tidak terlari daripada cabaran-cabaran yang dihadapi dari segi kenaikan harga makanan, kesan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi mungkin Encik Arif boleh kongsikan apa antara cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuh dalam tempoh ni? Okey. Penternakan ini dia merangkumi beberapa kos, dan kos yang terbesar adalah kos makanan. Kos makanan dalam 70% daripada kos pengeluaran. Jadi ia sangat besar dan lebih daripada separuh daripada kos pengeluaran. Jadi bermulanya pandemik COVID-19, makanan ternakan telah meningkat lebih 50% dalam tempoh 2 tahun saja. Jadi kami terpaksa mengeluarkan duit wang ringgit yang lebih untuk mendapatkan hasil yang sama sebelum COVID-19. Kemudian kos makanan dari segi baja ternakan juga sangat tinggi. Itu kami memerlukan rumput-rumput yang segar dan elok untuk diberi pada ternakan. Kos baja, kita ambil contoh sebelum COVID-19, satu guni untuk 50 kilo baja lebih kurang RM90, dan sekarang satu guni yang sama 50 kilo kos dia adalah RM200. Dia menaik lebih 100%. So walaupun begitu, kami perlu bagi makanan, kami perlu bagi makan kambing ni. Jadi kami terpaksa menjual produk kami dengan harga yang lebih tinggi, walaupun kami tak mahu meningkatkan harga jualan. Jadi bagi orang kata mendukung dasar agro makanan negara 2.0, mungkin yang mana dasar itu supaya sektor agro makanan negara kita lebih mapan dan keperluan bekalan domestik itu mencukupi. Jadi mungkin apa cadangan Encik Arif supaya dasar ini dapat aspirasi dasar ini dapat diteruskan, dan apa cadangan-cadangan Encik Arif supaya sektor peternakan ini dapat membantu negara untuk memastikan sekuriti makanan negara kita ni terjamin? Okey, seperti yang kita tahu, negara Malaysia banyak mengimport makanan. Itu dari segi semua makanan, contoh daging, contoh tenusu, baka ternakan, atau makanan raw material. So untuk meningkatkan atau mendukung aspirasi agro makanan 2.0, cadangan saya supaya kerajaan dapat melebihkan peruntukan untuk penternakan, untuk pertanian, supaya kami
penternak dan petani dapat meningkatkan hasil dengan kos yang lebih rendah melalui mengurangkan pengimportan raw material seperti jagung, seperti soya ataupun gandum. Kemudian cadangan saya supaya kerajaan beri lebih peruntukan kepada Jabatan Veterina supaya mereka dapat memberi lebih bantuan. Mungkin tidak banyak tapi lebih ramai penternak yang dapat. Kemudian satu lagi, kita ada kekangan daripada modal tanah ataupun kawasan. Contoh di Melaka, kawasan untuk penternakan sangat sikit dan mungkin kerajaan boleh beri peruntukan ataupun boleh bagi kepada penternak petani untuk sewa mungkin dalam 10 tahun supaya mereka dapat mengeluarkan hasil daripada tanah yang terbiar itu. Jadi sudah pasti pada bajet ataupun belanjawan 2023 ini besar harapan kumpulan-kumpulan peternak, khususnya peternak muda seperti Encik Arif kepada kerajaan. Jadi mungkin apa, kalau boleh dikongsikan, apa harapan supaya sektor penternakan ini terutamanya sebab kita tahu tak banyak yang menjalankan ternakan kambing susu. Kalau di Melaka ni saya difahamkan lebih kurang 3 sahaja, termasuk dan Encik Arif juga antara yang termuda. Jadi mungkin apa harapan supaya sektor penternakan ini dapat diberi perhatian khusus? Okey, seperti untuk bidang tenusu ni, khasnya kambing tenusu, tidak ramai yang minat, tidak ramai yang diberi pendedahan. Mungkin kerajaan boleh ataupun di jabatan-jabatan boleh beri lebih khusus atau beri lebih kelas supaya lebih ramai orang yang minat untuk menceburi bidang peternakan ini. Mungkin selain itu boleh hantar tenaga pengajar untuk kita ambil teknologi. Kita serap teknologi daripada negara-negara yang moden untuk diaplikasikan di negara Malaysia supaya kita dapat maximise pengeluaran ternakan ini. Menarik bila bercakap tentang teknologi tadi. Mungkin adakah selain geran tanah dan juga peruntukan untuk makanan haiwan ternakan dan sebagainya, adakah skim latihan tu contohnya perlu diperkasakan kerana mungkin anak muda seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ni, anak muda lebih memahami penggunaan teknologi baharu dan sesuai untuk diguna pakai dalam sektor penternakan ni? Ya, betul. Skim latihan ni bagi saya sangat penting lah masa ni. Disebabkan anak muda sekarang lebih terdedah kepada gadget. So kita mungkin skim latihan ni dapat diwar-warkan, diberi lebih pengiklanan supaya kita dapat tarik lebih anak muda untuk menceburi bidang ini. Bukan kita bela cara dulu, kita bela menggunakan teknologi yang sedia ada supaya kita dapat menyaingi negara-negara jiran, contoh di Thailand dan Indonesia yang sudah lebih maju mungkin 20 tahun ke hadapan dari segi pertanian. Baik, terima kasih Encik Arif. Baik, itu apa yang dikongsikan oleh Encik Arif, seorang pengusaha ataupun peternak muda di negeri Melaka ini, yang mana Encik Arif merupakan peternak yang termuda dalam sektor ternakan kambing susu di negeri Melaka ini. Dan saya kira itu sahaja perkongsian dari Melaka. Kembali kepada rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil.